Okey, seterusnya kita tengok homeostasis dalam pengawal aturan suhu badan. Okey, apa kepentingan nak mengekalkan suhu badan pada julat yang tetap, pada julat yang normal, supaya tindak balas metabolisme sel yang dimungkinkan oleh enzim dapat berlaku pada tahap yang optimal. Okey, seperti yang kita tahu, enzim sangat sensitif terhadap suhu, di mana apabila suhu terlalu tinggi, enzim akan ternyah asli. Okey, sebab tu kita nak suhu dalam badan kita, suhu persekitaran kita adalah sentiasa normal. Okey, suhu yang terlalu rendah akan melambatkan aktiviti metabolisme sel sehingga tidak dapat menampung kemandirian sel. Suhu yang terlalu rendah pun kita tak nak, sebab dia tak dapat nak menampung kemandirian sel. So kita nak suhu yang sentiasa normal. Okey, sebab tu adanya homeostasis. Okay, kita tengok dalam dua keadaan, iaitu keadaan suhu badan meningkat dan suhu badan menurun. Okey, pertama kita tengok dulu. Okey, pertama kita mesti tahu suhu badan meningkat, okey, ataupun melebihi julat yang normal. Okey, ia dikesan oleh termoreseptor pada hipotalamus dan juga termoreseptor pada kulit. Okey, ini situasi suhu meningkat. Okey, kita nak turunkan suhu ke aras yang normal, kita ada dua cara, iaitu cara fizikal dan juga cara kimia. Okey, ingat, yang pertama ni cikgu akan terangkan dalam keadaan suhu yang meningkat, suhu badan meningkat. Maksudnya kita nak turunkan suhu, betul tak? Supaya suhu kita turun ke aras yang normal. Okey, macam mana kita nak turunkan suhu ini? Secara fizikal. Ingat ya, ada dua, cara fizikal dan cara kimia. Kita tengok cara fizikal dulu. Otot erektor akan kurang dirangsang supaya mengendur dan bulu roma akan condong ke permukaan kulit. Jadi akibatnya lapisan udara yang nipis akan terperangkap antara bulu roma. Haba akan dapat dibebaskan dengan cepat. Okey, so bila haba dibebaskan dengan cepat, suhu yang panas tadi, suhu yang meningkat tadi akan turun ke aras yang normal. Okey, ini pun sama ya, otot erektor mengendur, liang peluh mengeluarkan peluh. Maksudnya kelenjar peluh tu akan dirangsang, dia akan menyebabkan lebih banyak peluh dikeluarkan. So bila banyak peluh, haba diserap untuk menyejatkan peluh, dan ini akan menyejukkan kulit. So badan kita, suhu badan kita akan turun ke aras yang normal. Okay. Okay. Seterusnya ini yang keadaan berpeluh tadi. Okey, dikesan suhu yang meningkat tadi dikesan oleh termoreseptor dalam hipotalamus, berlakunya vasodilatan. Okey, vasodilatan ataupun pemvasodilatan adalah di mana atriol di dalam kulit akan mengembang. Okey. Okay, atriol di dalam kulit akan mengembang. So salur darah tu lah kan, salur darah atriol tu kan ada 3 jenis salur darah kan. Atriol itu akan mengembang. Itu yang dipanggil pemvasodilatan.
Okey, kenapa dia mengembang? Supaya lebih banyak darah akan mengalir ke permukaan kulit. Ni. Okey, ini bila atrial mengembang. Okey, ini kita panggil pemvasodilatan. Jadi lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Okey, bila lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit, lebih banyak haba dapat disingkirkan ke persekitaran secara radiasi. Okey, ini dipanggil pemvasodilatan, di mana keadaan atrial dalam kulit mengembang. Okey, atrial dalam kulit mengembang. Okey. Otot rangka juga bila suhu meningkat, nak turunkan suhu ke aras yang normal secara fizikal. Okey, otot rangka akan kurang mengecut dan mengendur. Jadi badan tidak akan menggigil lah. Sebab kalau badan menggigil banyak kalau kita sejuk kan, kita nak tingkatkan suhu sebab kita menggigil. Nanti kita akan tengok selepas ni. Okey, so dalam keadaan suhu meningkat, badan kita panas, otot rangka akan kurang mengecut dan mengendur, menyebabkan badan kita tidak menggigil. Okey, ini yang cikgu terangkan tadi. Kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Haba diserap untuk menyejukkan peluh, dan ini akan menyejukkan kulit. Okey, secara kimia pula. Kalau tadi adalah cara fizikal, nak turunkan suhu badan secara fizikal ada 4, iaitu otot erector kurang dirangsang, otot rangka kurang mengecut, pemvasodilatan dan juga kelenjar peluh dirangsang untuk menghasilkan lebih banyak peluh. 4. Okey, seterusnya secara kimia. Bila suhu meningkat, kita nak turunkan suhu ke aras yang normal secara kimia adalah kelenjar adrenal akan kurang dirangsang untuk merembes adrenalina. So, bila dia kurang dirangsang, hormon adrenalina juga akan kurang dirembeskan, menyebabkan kadar metabolisme berkurang. Okay, so bila kadar metabolisme berkurang, dia tak banyak peluh lah kan. So dia akan bila kadar metabolisme berkurang, kadar metabolisme rendah, dia membantu dalam menurunkan suhu badan. Okey, cara yang kedua ataupun cara yang terakhir ini secara kimia, kelenjar thyroid tidak dirangsang dan rembesan hormon thyroxina akan dikurangkan, menyebabkan kadar metabolisme berkurang. So, tiada haba berlebihan di jana. So, sebab kita tak nak haba lah, sebab suhu kita dah meningkat. Kita nak kurangkan haba kan, sebab kita nak turunkan suhu. Okey. So, pengawal aturan suhu badan ini dalam keadaan suhu meningkat. Selepas ni kita tengok keadaan suhu menurun pula. Okey. Okey, setakat itu kita sambung lagi selepas ini.